Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Sebagaimana saya dah share dah dekat saya punya yang nak saya bantu, yang nak komit dengan saya, dan saya share semalam macam mana dan kenapa you all buat buttercream tidak menjadi, apa sebab dia, dan saya dah rungkai dah apa yang patut you all buat supaya you all punya buttercream you all jadi dengan elok. Dan saya dah tunjuk dekat you all macam mana cara untuk kita bila penggunaan menggunakan buttercream di dalam kita punya kek kita, macam mana cara untuk kita nak supaya nampak penggunaan dia lebih kemas. Tahu tak? Dan semalam saya dah tunjuk dah macam mana saya menggunakan buttercream di dalam saya punya Swiss roll, dan macam mana saya gulungkan dia supaya nampak lebih kemas dan menarik. Sebab saya tengok ada yang buat tu ikut dan kan, ikut dan cacah merbah, maksud dia kata benda tu tak nampak kemas. So pastikan kita kena buat benda-benda tu pastikan kemas. Alright. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yuk tag kat komen dulu, clear ke tak? Tag kat komen dulu. Tag kat komen dulu, clear ke tak saya punya live untuk pagi ini. Alright. Okay. Greeting from Kuala Lumpur. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Clear. Okay. So ada yang tanya saya, Noris, kalau macam saya ni kena buat kek, saya ni baru newbie, baru nak melangkah sebab saya berminat dengan apa yang Noris tunjukkan. Nampak senang je resepi-resepi yang Noris tunjuk. Dan adakah mixer dengan oven ni sangat memainkan peranan untuk kita nak buat kek? Sebabnya saya kata sebelum saya jumpa apa tu page Nori, sebelum saya mengikuti live Nori, saya banyak benda yang saya buat tidak menjadi. So saya dah masuk dah, saya dah join dah PJJ yang lain, saya dah tengok dah resepi-resepi yang lain, tapi still tak menjadi juga. Dan bila mana saya masuk dan saya follow page Noris, saya kata saya diberi peluang lah. Dia kata saya diberi peluang, kata follow apa yang Noris tunjuk, dan saya tengok sangat senang lah Noris tunjuk tu. Dan saya nak tanya, adakah sebabkan mixer dan oven sangat memainkan peranan untuk kita nak buat kek? Bagi saya, selain daripada kata utama bahan apa tu, sebab utama adalah cara ataupun kita penyediaan kita punya bahan-bahan yang kita nak buat satu-satu kek tu. Maksud dia, kek yang kita nak buat tu, kita kena tahu bahan apa yang kita nak masukkan, berapa gram untuk kita nak masukkan. Adakah gram ni, adakah bahan-bahan ni sesuai ke tak dengan loyang kita, dan adakah bahan-bahan dengan loyang kita dan sesuai ke tak kita kena kukus ke ataupun nak bakar benda tu. So you all kena pasti benda tu supaya kek you all jadi lebih kata menjadi dan tidak berlaku sebarang masalah lah untuk you all punya kek you all. Alright. So selain daripada bahan yang penggunaan bahan di dalam kita punya adunan kek kita, mixer dengan oven juga sangat-sangat memainkan peranan. Sebab apa? Sebab apa? Saya selalu kek jadi bantat. Kenapa ya Kak? Okay, you all kena tahu deh, kek bantat, you all kena tahu kek bantat, adakah kek you all ataupun resepi you all tu betul? You all kena tengok resepi yang you all ambil tu ataupun resepi yang you all ada tu, resepi tu you all tengok komen dia tu, orang buat tu jadi ke tak? Tak, orang buat tu jadi ke tak? Adakah
10-10 orang yang ambil resepi tu menjadi 10-10. Kalau you all punya kata resepi yang you all ambil tu 10 orang yang ambil resepi, contohlah 10 orang yang ambil resepi tu hanya 1 ataupun 2 orang yang menjadi, 8 orang yang tak menjadi. Something wrong lah you all punya bahan-bahan yang you all nak masukkan, menyebabkan kek you all pun menjadi bantat. So you all kena pasti. Tahu tak? Tak kira lah you all ambil dekat YouTube ke, you all ambil dekat Google ke, you all kena kenal pasti benda tu. Dan pastikan benda ataupun resepi yang you all ambil tu adalah resepi yang betul-betul terbukti ada result. Tahu tak? Ada result. Sebab apa? Sebab bila benda tu, contohlah you all nak ambil, okay, aku nak buat kek coklat moist. So you all kata kek coklat moist, you all tengok, okay, contohlah you all masuk, kata apa tu, follow page saya. Lepas tu you all tengoklah orang komen apa tu, kek coklat moist by Norris, tak more siapa semua. Banyak sangat komen yang positif. So benda tu akan menyebabkan kek you all akan jadi elok lah. Cuma you all kena tahu cara penggunaan mixer dan oven. Kalau macam kek coklat moist, saya rekomendakan kukus lah. Kalau kek tu melibatkan bakar, you all kena pasti penggunaan mixer dan oven. Kalau you all tak ada mixer, you all boleh guna hand mixer. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Alright? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Clear ke tak? Clear ke tak? Saya punya line ni tak ada. Okay. Clear? Okay, clear. Assalamualaikum Norris. Saya dari Sedakan, Sabah. Sedakan? Oh, ada ke Sedakan? Saya tahu Sedakan ya. Hai Kak, selamat pagi. Nak tanya tepung gandum apa akak guna tapi tak jadi juga buat kek. Okey, kalau macam untuk tepung gandum tu, macam bagi saya, you all nak pakai tepung gandum apa saja boleh, tak ada masalah. Contoh lagi ni deh. Alright. Saya tunjuk dekat you all. Okey. Saya tunjuk dekat you all. Alright. Saya tunjuk dekat you all. Okey, tepung gandum kalau untuk penggunaan kek, you all nak pakai tepung gandum apa saja boleh, tak ada masalah. Cuma kalau macam tepung superfine pun adalah salah satu tepung gandum. Cuma itu adalah tepung gandum yang paling halus. Bila paling halus, kek you all menggunakan bahan-bahan yang kata dia akan, contohlah you all nak buat kek carrot kan. Kek carrot adalah kek premium. So bila kek premium, dia penggunaan dia untuk gandum ni, you all kena campurkan. Maksud dia you all kena campurkan dengan superfine. Tetapi untuk superfine ni tak perlu ayuk pun, tak perlu. Kalau saya punya resepi tidak ayuk, melainkan coklat moist. Itu adalah salah satu-satunya kek yang ayuk. Yang lain tak perlu ayuk. Dan bila mana you all kata tekstur tu lembab. Sebab apa? Sebab kalau macam kek carrot saya masukkan elemen-elemen yang lain. Contohlah macam nenas. So nenas tu kita masukkan air nenas. So bila masukkan air nenas, dia kek kita akan jadi lembab. Bila lembab, tekstur ataupun adunan kek kita akan jadi moist. Akan jadi moist. So bila jadi moist, kalau you all ayukkan jadi berderai, jadi berderai, bertambah berderai. So sebab itulah orang tak tahu bab macam ni. So you all kena kaji dan you all kena kata benda ni you all kena praktiskan. Dalam kata mula-mula memanglah you all tak nampak benda ni, tapi bila you all dah buat, you all akan nampak, oh kek ni jadi lagu ni. Okey, bila buat gandum ni jadi lagu ni. Sebab itulah kalau macam untuk resepi carrot saya akan campurkan tepung gandum dengan superfine. Kalau saya gunakan 100% superfine, walaupun kek tu adalah kek premium, tetapi kita punya tekstur kita akan jadi
Gebu sangat, berderai. Makan pun jadi macam tak syok tau lah, tak puas makan. So cara dia untuk kita nak mengelakkan benda tu jadi berderai, so kita kena campurkan dengan tepung gandum. Dan you all kena pastikan penggunaan tepung gandum dengan superfine di dalam satu-satu adunan kena banyakkan tepung gandum berbanding dengan superfine lah. Tahu tak? Ini yang saya kaji sendiri lah. Saya ni jenis suka kaji. So kalau kalau you all nak gunakan superfine tak ada masalah, superfine. Kalau tepung you all kena pastikan sekejap. Bentar. Ni bapakmu ni kena tunjuk. Sikit dulu lah. Okay. Alright. Ini adalah kalau you all tengok deh. Yang ni lebih putih daripada yang ni. Yang ni lebih putih daripada yang ini. Yang ni macam ala-ala creamy sikit. Okey, yang ini adalah tepung gandum. Yang ini adalah superfine. Tapi superfine pun adalah tepung gandum yang paling halus. Dan dia kalau you all tengok dia punya sangat halus. Memang halus sangat-sangat. Dan kalau halus, kalau you pergi ayuk memang buang masa lah. Memang buang masa berhidup. Wak apa nak ayuk lagi nya? Tak payah ayuk untuk superfine ni. Tak perlu ayuk. Dan dia memang sangat-sangat halus. Sangat-sangat halus. Tetapi kalau untuk gandum ni, dia kasar sikit. Kalau macam ni gandum ni. Dia kasar. Dia agak kasar dan warna dia agak creamy sedikit. Creamy. Dan you jangan bimbang. Untuk yang ni, kalau untuk superfine dan tepung ni superfine, ni gandum, dia bahan ataupun dia punya gandum tidak dimasukkan dengan baking powder. So you all kena sendiri buat manual, kena tambahkan dengan baking powder. Alright. Saya pakai tepung gandum biasa. Jangan apa ni. Tak tahu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright. Clear. Cah dari Klang. Salam Nori. Waalaikumsalam. Sebab itulah kalau macam you all tengok resepi saya, resepi yang sangat simple. Sebab apa? Sebab saya seorang yang simple dan saya tidak nak complicated. Tak ada. Itu mungkin saya lah. Dan saya akan pastikan bahan-bahan yang saya buat tu menjadilah. Of course benda tu. So benda tu saya sendiri yang buat benda tu. So mestilah saya nak hasilkan habuan dia je lah. Saya nak hasilkan benda yang positif. Takkanlah nak buat tak jadi, buat tak jadi. Dan bila balik buat tak jadi, kita pun jadi down. So bila kita down, tak silap aku nak buat, malah dah gotulah banyak dah melebur. Beli gotu habis, tak jadi apa semua okay. So saya akan pastikan benda ni berhasil. Assalamualaikum Nori, nak tanya tepung vanilla sponge mix dan tepung sponge mix sama ke? Sama. Akak tengoklah sponge mix sama je. Sponge mix sama je. Melainkan saya ayat dah kemarin. Melainkan kalau royal muffin mix ataupun muffin mix. Melainkan muffin mix ataupun royal muffin mix. Berbeza. Kalau tepung vanilla sponge mix, tepung sponge mix, tepung premium, sama je. Sama saja. Jangan takut. Nak buat satu-satu ni jangan takut. Kalau benda tu tak jadi, itu is normal. Saya akan, kalau you all datang, you all bantau, okay Noris, saya buat tak jadi. Berapa kali akak buat? Sekali, 2 kali. Akak buat lagi. Saya tahu dah, orang tu sampai 10 kali tahu dah. Saya ni berbanyak berpuluh kali dah, beratus kali dah. You all sekali 2 kali pun. Dah macam-macam dah. Buat lagi. Kalau benda tu saya Noris, saya dah 5 kali dah buat. Noris, saya dah 10 kali dah buat, still tak jadi juga. Barulah saya akan tengok benda tu. Kalau setakat 2 kali, sekali 2 kali tu biasa kak. Normal lah.
Assalamualaikum Noris. Semalam saya buat kek butter orek ikut resepi Abang Noris. Dan kenapa bila kek masak jadi merekah di bahagian tengah ya? Jadi merekah itu mungkin akak punya adunan tu terlampau berat tau dok. Akak kena pastikan putar dengan cara yang betul. Bila melibatkan kek butter ni memang kata sangat mudah, sangat simple. Tapi ramai yang jadi macam ni. Sebab apa? Sebab masa you all putar tu, mungkin you all putar terlampau over. Mungkin lah. Sebab benda tu saya tak nampak. Kalau melainkan kalau you all hantar feedback tu yang bervideo. Baik tak? You all kena hantar kalau you all nak benda tu nak tahu benda-benda betul tu, betul ke tak benda tu, ataupun kenapa saya buat dia tak jadi, saya hantar video. You all kena tunjuk video dekat saya, barulah jelas. Kalau tidak you all bagi tahu, Nori saya buat kek tak jadi. Kenapa Saya tak boleh, saya just boleh bagi tahu, okey, akak kena tukar. Buat macam ni, buat macam ni. Kalau tidak, sebab saya tak nampak, tahu tak akak buat macam mana. Saya tak nampak benda tu. Melainkan akak kena hantar video. Video tu hantar. Lagi orang kata terbukti lah benda tu. Okey, akak silap babak gini. Kenapa akak tukar gini, speed gini. So saya boleh bagi tahu lah. Ni saya tak tahu akak tukar, akak pakai speed ke dia tak tahu. Tukar speed masa mana tukar tak tahu. Nak masukkan benda something yang lain tu macam masa mana tahu. Benda tu tahu tak. So benda tu sangat memainkan peranan. Bila mana you all dah dapat dah resepi tu, dah memang terbukti orang buat tu jadi. So you all kena kaji balik you all punya mixer you all. Mixer you all tu macam mana mixer you all. Sebab mixer ni dia banyak brand. Dia banyak harga banyak. Harga hak murah, you all jangan, mungkin saya nak pelekehkan, tapi terbuktilah benda tu. Harga yang murah mixer, dia punya mutu ataupun speed dia tu, walaupun you all buat speed yang paling laju, dia ibarat macam hak ni kat speed nombor 1 gitulah, ataupun nombor 2. Gitu je, betul. Walaupun you all buat speed paling laju. Faham? So, you all kena cari mixer, pastikan mixer yang berkualiti untuk jangka masa panjang. Dan benda ni memanglah you all kata asalkan ada je tak apa dah, memanglah tak apa. Tapi you all tak pandai nak control you all punya mixer. You all tak pandai nak control. So, motor tahu tak, motor dia dalam ni motor dia. Sebab itulah kenapa mixer ada hak mahal, ada hak murah. Murah tu motor dia tu, speed dia you all buat speed contohlah you all beli mixer tu, lepas tu speed dia you all buatlah mixer speed ada 5 speed contoh 5 speed. Nombor 5 tu tak selaju yang saya contoh nombor 3 ni. Fair tak? Sebab kalau macam Spa ni memang terbukti lah. Sebab baker-bakers pun memang kata chef-chef yang terkenal pun memang recommendedkan Spa lah. So benda ni terbukti lah ada result dia. Kalau you all saya tak tahu you all guna mixer yang macam mana. So bila you all gunakan mixer tu, you all kena pandai kontrol. You all kena tahu cara dia. Sebab kalau you all tak tahu cara, memang akan jadilah kek batak lah, kek merekah lah, kek macam-macam tahu tak. Itu salah satu sebab kenapa kek tu jadi bantat. You all salah putar you all punya adunan kek you all. Saya nak join kelas Nori, boleh type PM. Malam ni dalam grup premium saya akan ajar 5 strategi. 5 lah, saya bagi 5. Sebenarnya ada lebih lagi, tapi saya bagi 5 dah, tak boleh banyak-banyak. Apa ni? Tak buat belaka 5 strategi macam mana kita nak buat bisnes dengan cara yang betul. You all kena ingat, ada sebulan lebih lagi untuk kita nak masuk ke tahun 2021. So, get ready dan you all ambillah poin-poin untuk malam ni dalam grup premium. Dan saya akan tunjuk, saya akan bagi tahu dekat you all apa yang you all patut ada dekat you all punya bisnes you all. Yang mana yang baru nak start buat bisnes, you all ambillah tip-tip ni. InsyaAllah benda tu sangat luar biasa. Tahu tak? Sangat luar biasa. Dah terbukti result dia ada pada saya. Alright? Siapa yang join saya punya grup premium malam ni saya akan tunjuk dekat you all, saya akan share dekat you all apa 5 strategi yang saya buat dalam bisnes saya dan terbukti result dia tu. Okay?
Salam. Waalaikumsalam. Tepung Superfine ni sesuai untuk buat apa je, boleh buat belakang. Tak ada masalah. You all nak pakai, orang kurang pakai tepung Superfine sebab apa? Sebab tepung tu mahal. Sekilo pun RM3.3. Tahu tak? Sekilo RM3.3. You all jual mahal sikit pun orang kata mahal. Sebab apa? Sebab kita tak ada brand. Orang tak kenal. Kita ni biasalah gitu dah. You all kalau orang kenal you all, brand dah naik dah, orang tidak akan kata mahal. Sebab apa? Sebab brand. Brand is very important untuk kita nak buat bisnes. Tahu tak? Bisnes kita kena ada brand. Kalau tak ada brand, sebab itulah orang kata mahalnya, tak boleh murah ke gitu-gitu. Faham tak? So you all kena ada brand. Pastikan you all buat bisnes ada brand. Orang tak guna Superfine sebab mahal. Sebab itulah kalau macam saya tunjuk dekat you all, saya gunakan tepung gandum. Tetapi bila kita dah semakin meningkat, kita dah nampak dah perkembangan bisnes kita, bila jauh ke depan dah bisnes kita, you all boleh nak tukar Superfine, tak ada masalah. You all nak naik, sebab bila you all naik, you all tukar Superfine, mestilah you all kena tukar harga. Tak boleh dah dengan harga pakai tepung gandum. Ni kita ni baru nak start mula-mula pakai gandum lah dulu. Superfine tu boleh nak pakai, cuma gak modal lebih lah sikit. Gitu. Baguslah awak ni dek. Awak ni dek support bagi ilmu. Semoga diperluaskan rezeki seluruh langit bumi dalam kesayangannya, insya-Allah. Salam kak. Waalaikumsalam. Bentar. Okay. So, hari-hari ceria tengok lari. Of course lah. Kalau aku sakit perut, tak kena nak buat live. Gila aku. Tak boleh. Dia kena mood yang hello. Tahu. Kalau demam tak boleh nak buat live weh. Tak boleh. Selamat pagi dari Lahad Datu Sabah. Mana kek gula semalam? Ada? Ada. Ni? Kek gula saya semalam. Ni isi dia Nutella. Osor lagi tu isi dia blueberry. Nampak ni? Nampak? Alah, besar ni weh. Besar ni. Nampak ni? Besar ni. Buat lagi try. Lah. Okey, mata. Okey, bila mana you all key ni, you all kena tahu cara penggunaan mixer. You all kena tahu. Itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab kalau you all tak tahu, you all main ikut taram je. Lepas tu mulalah kek jadi batak lah, kek kerah bawah lah, bawah atas mos lah, apalah. Macam-macam bapak mer ni. Macam-macam. Lepas tu you all kena tahu deh, bila mana kek tu ataupun adunan kita melibatkan telur dan gula, pastikan you all tak boleh nak guna hot ni. Hot ni nipis ni. Tak boleh nak guna hot ni. You all kena pastikan kena guna hot ni. You all kena catat dan take note benda ni. Sebab kalau you all tersilap memang tak jadi. Memang tak jadi. Tak? Kita bila beli mixer, you all akan pastikan you all kena dapat dua ni. Tiga. Sekali dengan roti tu lah. Yang paling penting hot ni dua ni lah. Roti tu muka jarang-jarang je. Kalau you all buat roti tak ada masalah. Dapat tiga. You all dapat tiga. Dan dua ni sangat penting bila kita buat kek. Bila mana you all adunan you all melibatkan telur dan gula custard, pastikan you all kena guna hot ni. Faham tak? Kena guna hot ni. Dan you all yang mana yang kata penggunaan ataupun adunan yang telur putih dengan gula custard pun kena guna hot ni. Hot ni kena guna. Mu jangan duduk kata hot ni pula kata tak jadi tu. Lepas tu adunan you all yang melibatkan butter ke, margarine ke, pure butter ke, you all kena pastikan guna hot ni. Tak guna hot ni. Tu sebab tak jadi tu, tahu dah. Adunan kita akan jadi lain. You all kalau tersilap benda ni pun jadi lain, tahu dah. Tersilap benda ni pun akan jadi lain. So you all kena take note benda ni. Bila guna butter ataupun marble, you all kena pastikan kena guna
yang ini. Kena guna hak ni. Dan pastikan bila mana you gunakan yang ini, pastikan speed yang medium. Tak boleh guna speed high speed. Tak boleh. Tapi kalau you guna hak ni, boleh guna high speed. Tak ada masalah. Sebab dia punya tu besar hak ni besar. So dia punya kata capacity ataupun dia punya boleh lah nak menampung tak? Kalau speed yang paling laju, paling high speed, you all boleh guna hak ni. Tapi kalau you all guna margarine, sebab margarine tu berat. Bila berat, kalau you all punya adunan you all buat high speed, dia tak berapa nak kena lah. Sebab apa? Sebab takut nanti adunan kita bila guna mixer, dia laju pun laju di tengah-tengah. Dah laju di tengah-tengah gitu. Takut nanti bila kalau kita buat high speed untuk penggunaan margarine ataupun butter, nanti kita punya kata dia akan cepat kembang. Tetapi adunan kita tidak betul-betul sempurna. Maksud dia tak hancur molek kita punya gula tu. So you all kena take note. Pastikan guna dengan cara yang betul. Alright? Berapa minit masa untuk kita bakar kek yang menggunakan butter atau margarine? Okey, bentar-bentar. Saya 8 kali gagal, kali 9 baru jadi. Sekarang dah boleh ambil order. See? Ini. Tengok ni anak screenshot bentar. Tengok akak ni Umi Kasum ni 8 kali gagal. Sekali 2 kali pun. Doa dia. Gege gegak dia. 8 kali ni. Tengok akak ni 8 kali. 9 kali. Kali ke 9 baru jadi. Sekarang dah boleh ambil order. Of course lah. Sebab dia berusaha untuk ke arah tu. Dan sekarang memang terbukti result dia. Walaupun dia sekarang mula-mula tu dia tak berjaya, tapi kali ke-9 dah berjaya dan alhamdulillah dia dapat ambil order. You all sekali 2 kali lepas tu terus nak ambil order. Memang meninggal dek. Meninggal. Oven the baker okey tak? Okey, tak ada masalah. Okey. Walaupun saya tak guna tapi saya tengok lah. Saya tengok member saya pakai the baker okey. Sebab tu saya tengok. Saya ni jenis saya suka selidik saya suka mengkaji saya suka itu memang Allah bagi dekat saya lah kelebihan, sedikit kelebihan Allah bagi. Saya suka survey dan saya suka mengkaji benda tu. Adakah sesuai untuk jangka masa mana? Saya tengok survey, itu memang saya lah. Salam Kak Nori, kalau nak buat kek guna tepung fine kena campur dengan tepung ganda sama ke atau tak payah campur? Kalau better kalau you nak campur pun boleh, tak nak campur pun boleh. Kalau you nak campur, pastikan you kena campur lebih lah 2:1. Saya main 2:1 lah. 2:1. You kena pastikan lebih lah. Lebih, maksud dia kalau ganda tu 100, you kena super fine 50. Gitu maksud dia. Alright. Cantiknya kek gula nori. Malah saya tunjuk. Malah. Mari saya tunjuk kek. Malah saya tunjuk cara nak gula. Lagu ni cara nak gula. Kalau kata silap tu cara gula. Salah, lepas tu dia akan jadi patah. Gulungnya Swiss roll. Kalau macam rembah pun dia jadi patah jugalah. Tengok jugalah aspek-aspek kek ni dia tak boleh. Kek ni dia kena sentiasa kena jaga tak? Kena jaga. Kalau tidak memang banyaklah masalah tau. Ya Nori, boleh tahan harga tepung superfine sama macam tepung kek Blue Key tu RM3.3 sen 1 kilo. Saya baru try beli semalam. Ya dah. Dia standard dia RM3.3 sen. Gitulah. Saya tengok banyak kedai RM3.3 sen lah. Nori, bot kek gula tu saya berapa? Saya berapa Kamu ni nak tahu belakang ni. Alah. Pergi kat kedai banyak macam-macam ada. Nak nerak ada belakang. Pergi cari kat kedai tu. Pergi cari kat kedai tu. Banyak macam-macam. You all kalau you all tak nak macam saya ni, you all boleh beli kecil. Lepas tu you all potong 2. Lepas tu you all boleh buat. Tak ada masalah. Benda tu harga mampu milik kot. Assalamualaikum Nori, kalau buat kek yang guna margarine dengan gula, kena pukul sampai kembang hingga tak berpasir ke? Yes. Kalau berpasir, kek you all akan jadi berminyak. Tahu tak? Kek you all dan masa masuk tu dia akan jadi berminyak, lepas tu dia akan jadi berair bawah dia. Bawah dia tu kek you all, bawah dia lapisan bawah tu dia akan jadi nampak. Tahu tak? Dia akan jadi macam mendak lah. Dia tak jadi muas molek. So you all kena pastikan biar betul-betul kembang
kata gula tu memang betul-betul hancur. Gitu. Kalau jual berapa? Jual ni kalau macam biasa gini standard 18 hingga RM20 lah. Kalau tukar packaging apa semua, of course lah dia akan jadi naik lah RM25. Mungkin RM25 hingga RM30. Tengoklah pada kita buat cara ataupun rentak bisnes kita macam mana. Betul. Kalau biasa gitu berapa ringgit? Ya, bekahnya. Cuma cara kita nak buat tu, itu seni. Seni tu mahal weh. Itu seni. Seni tu yang mahal. Alright, memang betul nak buat kek kena mood ceria. Kalau bad mood memang kek tak menjadi, tak jadi. Dah lah tak jadi. Mungkin cari resepi entah mana-mana. Kau lah. Kak, kalau guna hand mixer nak guna yang mana? Dia ada hand mixer, dia ada satu je, tak ada dok lain. Dia ada satu tu je. Gula-gula gitu tu roti. Orang tak pakak tu nak pakai. Mapulah guna tu kak. Permulaan saya buat bisnes 2 kali saya beli hand mixer. Dah ada modal terus saya beli mixer heavy duty. Sebab boleh buat kek dan roti sekali. Yes. Betul. Kalau orang yang fikir untuk long term memang dia akan fikir dia akan buat lagu tu lah, keputusan dia. Tapi kalau fikir untuk short term, tentu yang nak guna. Dia tak fikir dah. Sebab orang ni dia payah nak mikir-mikir benda-benda akan datang ni. Payah tahu tak? So benda ni kalau you all nak buat bisnes, you all kena fikir long term. So kalau you long term, pastikan benda tu yang berkualiti dan boleh untuk jangka masa panjang. Kalau pakai yang hand mixer tu, ya dah ni Kalau pakai hand mixer, macam mana kan? Hand mixer tak ada masalah, high speed tak ada masalah sebab kita yang kontrol. Tangan kita yang kontrol, bukannya mixer lain. Mixer kita letak gitu kat dia putar-putar. Kalau macam hand mixer, kita yang kontrol. So kita lah yang kena ambil peranan. Kita yang kena ambil peranan untuk kita nak kontrol kita punya adunan kek kita. Gitu. Sama juga you nak buat buttercream. Buttercream pastikan you kena pakai hot ni juga. Bila hot ni saya kata, kalau pakai hot ni kena pakai high speed. Speed yang paling laju. So, you kena pastikan bila pakai hot ni kena pakai high speed. So, bila high speed, of course lah buttercream pun sama juga step dia. Kena pakai hot ni juga dan speed yang paling laju. Baru adunan buttercream kita jadi dengan elok. Kalau tidak memang okey. Tidak okey. Nori, oven saya Cornell 43 liter. Tapi selalu buat kek tak berapa menjadi. Baru ni kek red velvet bahagian bawahnya bantat. Boleh tunjuk oven Nori brand apa and berapa liter? Brand saya ni. Okey, ni ke? Okey, ini deh. You all kena tahu deh. Bila mana you all beli oven ataupun oven you all ada dah, you all kena tahu cara penggunaan oven pula. Oven you all kena tahu kek macam mana, roti macam mana, biskut macam mana, tak sama. Dan kek ni dia adalah standard dia adalah 170, antara 170 hingga 180 itu standard oven. 170 180 ke dia? Suhu lah. Suhu 170 antara 170 hingga 180. Tetapi bergantung juga kepada oven. Dia tak boleh lebih kepada 180 ke 80 ni. Dah lagi. Dia tak boleh lebih kepada 180. Sebab apa? Sebab takut nanti dia terlampau panas. Bila terlampau panas, kek kita memang di atas nampak masuk, tapi takut dalam tak masuk. Dan bila kita keluarkan, tak masuk pula. Lepas tu keluar, tak masuk pula. Fail lah kepada kek kita. So you all kena tahu dan kena biasakan guna oven you all. Kalau tidak memang kek you all ada macam-macam masalah. Terutamanya kalau saya bagi tahu dah, kek red velvet ni dia sangat-sangat senang. Tetapi you all kena tahu cara guna oven. Sebab kek red velvet ni bila terlampau lama you all masak, kek red velvet tak jadi red velvet. Dia jadi cocoa velvet dah. Cocoa velvet. Dia tak jadi red velvet. Sebab apa? Sebab dia punya kepanasan tu
meresap, dia akan jadi dia jadi macam pudar. Warna dia jadi pudar. So dia tak, color dia tak cantik lah. So you all kena cakna dengan oven. Pastikan oven you all dengan suhu antara 170 hingga 180 dan api atas bawah. Pastikan api atas bawah dan dan lagi. Dan you all kena pastikan jangan buka kipas. Tak boleh buka kipas. Nanti kek kita akan jadi keras. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kalau guna tepung ganda biasa kena ayak dulu ya. Tak ya. Saya kalau you all pakai resepi saya, tak tahulah kalau resepi orang lain mungkin dia kena ayak. Tapi kalau macam resepi saya tak perlu ayak pun. Tidak perlu. Bermasak je ayak-ayak ni. Ayak-ayak pun tak jadi juga. Berasa nak mengayak tu nak kena basuh lagi. Nak fikir bab-bab semua. Lambat-lambat nak mengayak. Lambat. Nori, bolehkah putar tu guna yang turbo terus? Bolehkah putar tu guna yang turbo terus? Turbo kan mana turbo tu? Turbo kan tu? Turbo pula dah. Aduh, muja tak ayak cek. Muja tak ayak guna cek. Aduh, lek apa pun. Aduh lah. Terima kasih infonya. Moga berkah, amin ya rabbal alamin. Semalam tunggu live cara gulung tapi tak ada. Ada. Saya buat dekat saya punya grup ekonomi. Saya dah bagi tahu dah akak join saya punya grup dah. Akak komit dengan saya ke dah. Kalau tak komit memang tak ada lah. Saya ada. Ada. Main nak tunjuk. Tunjuk apa tak boleh. Tak percaya apa ni. Tak boleh. Kita kena tunjuk. Ada. Apa tak adanya? Orang yang ada. Saya yang ada. Okay, saya nak buat dalam grup ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kak, kertas yang gula Swiss roll tu nama apa? Bleach proof paper. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Baru masuk pengaji. Alhamdulillah. Alright, so yang mana yang join saya punya grup ekonomi semalam? Of course lah, ramai gila kot. 200 orang kot yang join live saya malam. Bukan salah-salah tau dok. Grup pun 200. Saya buat ni. Ni nampak ni saya buat ni. Saya malam ni nampak ni. Nampak ni. Tak boleh kena tunjuk kat pakmu. Ni nampak ni. Mana dah ni? Sekejap. Ni nampak ni. Yesterday 9.37 malam. Cara yang betul untuk buat buttercream dan cara gulungan Swiss roll filling buttercream. Ni malam saya buat ni. Saya tunjuk dekat you all one by one. Tahu lah tu. Tunjuk. Assalamualaikum Nori. Kenapa kek red velvet akak tak cantik warnanya macam Nori buat? Sukatan koko sama dengan Nori. Gelap warnanya tak nampak merah. Sebab apa? Sebab akak mungkin akak punya dark sangat. Pewarna tu dark sangat. Akak kena pastikan benda tu biar pewarna tu jangan terlampau dark. Sebab kita dah masukkan serbuk koko. Tahu tak? So be careful lah. Akak lah kena buatnya. Anggarai lah benda tu kena buat. Sebab setengah kedai ada jual red velvet Imako okay? Red velvet Imako. Tapi tak perlu tambah apa-apa. Maksud dia you all tak perlu tambah dengan pewarna merah ke apa kau. Tak perlu. Kalau macam setengah kedai dia kena tambah. Sebab nanti warna dia warna dark sangat. So you all kena nak suruh warna merah tu you all kena campur dengan warna merah lah. Gitu. Noris, akak baru siap buat kek pisang kuku lembut dan gebu. Happy buat kalau jadi. Kalau happy jadi kat happy, tak happy tak jadi kat tak happy. Faham mula lah. Tapi jadi kat happy lah. Rasa macam nak buat sama lagi lah. Oven saya 23 liter je. Kalau bakar kek marble dia akan hitam bahagian pembukaan belakang. Macam mana nak buat tu ya? Yang ni akak kena kurangkan suhu.
Kurangkan suhu. Mungkin kalau macam contohlah akak punya learn ini 170 kan. Akak kena kurangkan mungkin 160. Tengok dulu, tukar dulu, adjust dulu sikit-sikit. Kalau tak okey juga, buat balik, adjust lagi suhu. Itu baru kena lah. Kalau buat tu tak jadi tu, itu normal. Kena tukar adjust. Sebab nak dia memang cepat. Maba ni, kek maba ni, kek atau kek butter ni dia berat. Bila berat, dia lama. Bila lama, kalau suhu UR tinggi ataupun UR punya oven UR panas, cepat panas, nanti dia cepat masuk di luar. Tapi dalam tak masuk. So UR kena pastikan kecilkan ataupun kurangkan suhu sedikit supaya dia masuk dengan molek dan atas dia pun masuk tak adalah hangit tau tu. Tak adalah garing. Gitu. Dari semalam Kak tanya, Noris terlepas pandang. Kak nak tanya, bright red powder boleh pahit ke kalau kita letak terlebih? Tak ada, okey je. Tapi cuba elakkan lah. Bright red powder tu akan cuba elakkan benda tu Sebab kalau macam saya tak menggunakan powder. Saya tak menggunakan powder, saya gunakan cecair. Sebab powder ni nanti mungkin kalau kita buat terlebih mungkin lah. Sebab saya memang saya tak guna. Kalau you tengok saya, pewarna saya adalah cecair. Saya tak guna powder. Saya tak guna serbuk. Kalau you tengok pewarna saya, apa? Pewarna saya semua lagu ni tak ada lah sebut-sebut. Hak ni je powder. Sebab apa? Sebab ni dia punya untuk kita nak dekorkan, untuk kita nampak warna gold. Lain hak ni memang mahal lah. Hak lain semua tak ada powder. Saya tak main powder ni, tak erti. Saya tak erti nak agak benda tu sebab takut nanti efek lah. Sebab kita nak letak, mungkin kita nak letak sikit tapi terlebih lain-lain. Sebab powder ni memanglah dia murah lah sikit. Ada orang murah sikit tapi kalau you newbie, cuba elakkan lah pakai powder. Pakai yang biasa gini pun okey lah. You nak letak setitik pun okey lah. Salam, nak tanya kek yang menggunakan butter atau margarin berapa minit masa untuk bakar ya? Kalau tengok pada you punya adunan you all, berapa minit tu bergantung kepada you punya adunan you all ataupun you punya resepi you all tu macam mana. Sebab saya tak tahu resepi you all macam mana. Kalau you all ikut resepi saya, you all perlu pakai loyang saiz 9 dengan saiz ataupun saiz 10. Kalau you all pakai loyang saiz 9, dia akan jadi tinggi. Bila tinggi dia lama, mungkin 40 hingga 50 minit baru masuk. Tapi kalau you all pakai loyang saiz saiz 10, dia besar dan dia rendah sikit, mungkin dalam 35 hingga 45 minit. Dia tengok jugalah kepada ketinggian dan kelebaran. Kalau lebar tapi rendah, dia mudahlah, cepat sikit masuk. Pada kecil pasti tinggi, dia lambat sikit masuk. Sebab dia berat. Bila berat dia lambatlah. Turbo yang paling laju Noris yang stand mixer ni. Tengok juga brand ke dia. Tengok juga brand. Kalau brand The Bakers tu memang laju gila lah. Memang laju lah. Okey lah standard lah dengan harga dia Kitchen 8 kot. Tengok jugalah. Tengok pada you punya mixer. Saya memang suka bab baking ni. Memang rajin buat kek. Saya ayat tepung untuk pastikan tiada bendasi dalam tepung. Kalau macam tu, sebab apa? Sebab mungkin akak beli, tak tahulah akak beli kat kedai mana kan. Kalau macam saya akan take note kedai-kedai yang saya akan beli melibatkan, terutamanya melibatkan tepung. Sebab saya akan tahu, saya akan take note benda tu. Sebab apa? Sebab saya dah terkena dah benda tu. Sebab kita pergi beli tempat lain, lepas tu tempat tu benda-benda lagu ni lah. Macam kita beli tempat yang kedai yang memang dia akan sentiasa top up dan dia akan memang dia punya kualiti tepung dia lain. So you tak perlu ayuk pun. Tak perlu ayuk pun. Tengok kedai lah, tengok kedai. Semua kek ke tak boleh buka? Yes, memang kek tak perlu buka kipas pun. Sebab kipas untuk nak buat biskut, yes. Tapi kalau nak buat kek tak boleh. Sebab kipas akan menyebabkan kek kita atau nanti masuk dia akan jadi keras. Kita nak kek kita lembut, tiba-tiba jadi keras. Merasa lah mana? Betul tu Nori tunjuk satu-satu malam tadi. Macam mana nak gulung Swiss roll dengan betul. Kan? Ada. Tunjuk.
Assalamualaikum sis. Banyak ilmu dapat dari sis. Terima kasih. Okey, contoh lagi dek. Okey, contohlah yang ekonomi tu you all belajar cara basic nak buat. Contohlah nak buat buttercream, nak buat cheese meleleh, nak buat benda-benda yang basic, topping apa semualah dalam ekonomi. Dan untuk premium saya lebih terapkan untuk you all belajar untuk kata macam mana permulaan you all nak buat bisnes, terutamanya bisnes online lah. Dan untuk malam ni, okey, contohlah kek Swiss roll Swiss roll saya akan ajar you all 5 strategi buat bisnes menggunakan kata platform online, terutamanya online lah sebab dunia sekarang online So macam mana you all nak kata saya akan cuba, kata saya akan bagi tahu dekat you all strategi bisnes sekarang. Sebab dengan bisnes ataupun dengan strategi benda tu, dengan poin-poin yang saya akan bagi tu, 5 poin yang saya akan bagi malam ni, you all akan nampak lah benda tu perkembangan macam mana you all punya, you all nak melalui jalan mana. Adakah nak jalan A ke, B ke, C ke? A tu nampak ke result dia macam mana pengakhiran, B tu macam mana result dia, C tu gana. Adakah A tu okey, B tu lah mungkin jalan mati, C tu lah mungkin ada roadblock tengah jalan ke. Benda tu betul tak? So saya akan share dekat you all 5 strategi buat bisnes ni supaya you all dapat kata buka mindset you all, supaya kata you all buat kat rumah pun you all boleh jaga pendapatan walaupun dengan Swiss roll saja. Malam ni saya akan terapkan, saya akan tunjuk dekat you all macam mana supaya you all tak keliru dan supaya you all tidak kata nak kejar semua you all nak kejar semua sebab nampak duit semua. No, tu silap. You all kena fokus kepada apa yang you all nak buat. Alright? Saya pun sambil tengoklah Noris sambil buat kek maba. Buat kali kedua resepi by Noris. Nak tanya Noris, tepung jago dalam resepi maba Noris ni tak ada tepung jago pun. Saya tak pernah guna pun tepung jagung. Tepung jagung ada serta-serta je. Bukan semua kek kita menggunakan tepung jagung. Tak boleh. Salam, mana nak pakai resepi coklat mousse? Saya dah share dah. Dan yang untuk lebih detail yang nak komit dengan saya, you all boleh join saya punya PJJ. Sekarang tengah promo 50%. So siapa yang nak saya bantu you all buat sampai jadi, you all boleh komit dengan saya. Saya ajar you all one by one. Buat buat pun jadi dah. Alhamdulillah lah. Masalah ni tak say. Kata mula lah tak jadi gak. Nori nak tanya kalau pewarna tu ada rasa ke beza dengan Imako tu? Tak ada rasa. Dia warna je, rasa tak ada. Melainkan kalau paste ataupun Imako tu rasalah berbau lah. Kalau pewarna biasa tak ada bau pun. Tak ada bau, tak ada apa pun. Dia warna je. Nori, Swiss roll boleh tak guna loyal 10 kali 3, 10 kali 3. Dia bukan masalah boleh tak boleh kak. Masalah lah ni akak pemula akak buat. Lepas tu akak dah orang kata derhaka dah pada benda tu dah. Akak rasa benda tu akak dapat dah benda tu. 10 kali 3 tu bukan kata tak boleh, tapi ada sebab lah kenapa saya tidak menggunakan 10 kali 10 kali 3. Sebab dia adalah bila kita menggunakan loyang 3 inci ni dia jadi tinggi. Bila tinggi kek kita ni, sebab kek Swiss roll ataupun you nak buat brownies pun sama juga. Brownies loyang kita 10 kalau darab 1 inci je. So dia akan jadi tak sama rata. Dan you all nak foto pun nanti akan select dah. Sebab itulah saya tunjuk 10 kali 10 kali 1. Nanti bila berlaku masalah, you all lama proses you all nak jadi dah. Bukan kata buat je. Apa yang saya tunjuk buat je. Gitu sini. Kebaya Saya ke sini saya tunjuk. Saya kata okey, saya pakai loyang 10 kali 10 kali 1. Saya tak ada ni, ada loyang 10 kali 10 kali 3. Saya nak beli dulu. Tengok dulu kemandirian dia. Ataupun kalau you all rasa you all berani nak buat, you all ni sebab apa? Sebab you all tak berani. Tak berani nak mencuba. Lepas tu you all rasa macam nak rasa macam berdebar. Lepas tu you all punya keyakinan tu tak ada dah.
tinggi. Bila keyakinan tu tak berapa tinggi, memang gotu tu pun tak jadilah. Kita keyakinan kita kena tinggi. Barulah kalau apa saja jadi. Kalau dari dua lagi, jadi ke dak? Tengoklah kan. Tahu tak? Bila you yakin benda tu, insya-Allah benda tu adalah result dia. Okay. So siapa yang nak saya bantu you all, sekarang saya buat promo 50% saya punya PJJ. So you all buat sampai jadi. Saya akan ajar you all one by one. Buat sampai jadi. Dah terbukti dah result tu. You all boleh tengok komen-komen orang komen tu. Apa yang dia dapat. Okay tak? Kalau expert tu dia jarang lah. Ada juga dia masuk live saya, tapi dia kalut dengan live dia dah. Sebab dia berani dah buat live, berani buat video. So adalah perkembangan dia. Ni duduk lagi, lepas tu duk tunggu customer bila lah nak mari bila lah customer nak PM aku bila kita tak usaha nak benda tu, macam mana kita nak dapatkan customer? Macam mana? Tahu tak? You all kena usaha untuk nak dapatkan customer. So benda tu ada, orang kata cara dia. Dan cara tu dah terbukti dah. Tahu tak? Ni krik-krik. Bila krik-krik, you all pun buat bisnes pun tak best lah. You all kena pastikan bisnes you all best. Barulah you all rasa bersemangat. Lagi nak buat. Ditambah pula you all ada team. You all ada kata orang yang boleh guide you all. Orang yang boleh bagi energi dekat you all. Orang yang boleh bagi semangat dekat you all. Benda tu akan jadi semangat kat kita. Faham tak? Orang yang join saya punya expert, dia dah kalut dah dengan dia punya live dia. Tiap masa saya tengok, baguslah. Itu perkembangan yang patut orang kata dipuji lah. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia tak pernah buat live, tak berani nak buat video. So dia berani buat benda tu. Dia dah buat dah secara kata, saya nampak benda tu, nampak lah. Dan dia kata perkembangan dia yang berasa, bukan orang lain rasa. Tahu tak? Apa yang you all buat, you all yang akan merasai, bukan orang lain yang merasai. Faham tak? Assalamualaikum. Kalau berani guna kipas tak? Tak. You all kalau nak guna kipas tu, itu buat biskut. Kek tak boleh. Kek tak boleh guna kipas. Nanti kek you all akan jadi keras. Asyiknya ni. Nari boleh cadangkan brand oven yang paling baik berapa besar? 120 liter okey dah. Standard 120 liter okey, tak ada masalah. Hai Kak, nak belajar buat kek boleh? Boleh. Belajar buat kek pani jadi pani. Debat. Pani kita ajar 5 strategi buat bisnes dengan cara yang betul. Okey. Nori kalau nak buat marble cerita guna resepi kek marble boleh, tak ada masalah. Nori Swiss roll kelas yang mana kena join? Tak ada. Saya Swiss roll saya buat kat page. Tahu cuma dalam dia je saya tunjuk dekat apa tu dekat saya punya grup. Sebab dalam ni kita kena guna buttercream ataupun fresh cream. You all tengok juga, bergantung juga kepada contohlah you all nak bawa benda ni nak pergi jauh. Macam saya nak post. Ni saya nak post ni. Tak agak biar. Kira betul. Alhamdulillah. Tak ada. Saya kata sebab saya ajar you all dekat. Saya tak boleh nak buat banyak-banyak tahu tak. Tak terhandle aku. Saya tak akan biarkan saya punya grup saya biar kosong macam tu dan orang yang join tu tak ada apa-apa, tak ada hasil, tak ada result. Saya tak akan biarkan macam tu. Saya nak you all join saya punya PJJ ada hasil dan ada result. Itu yang matlamat saya. Itu matlamat saya. Sebab benda tu adalah ilmu yang sangat berguna. Ilmu tu tak ada mana-mana. Sebab itu adalah daripada pengalaman saya. Resepi-resepi tu resepi yang telah diolah. Resepi yang telah diolah dan memang berbeza dengan yang lain. So, saya tak akan biarkan resepi-resepi saya tu berlalu begitu saja. Sebab resepi itu resepi yang sangat berguna dan bagi impact dekat saya. 5 tahun saya buat bisnes kot. Dan saya gunakan resepi tu untuk saya buat bisnes. Tak ada resepi lain dah. Waktu je saya guna. Saya kalau ambil resepi orang saya kena olah balik. Ngerti saya ya.
Saya kena olah balik. Resepi yang orang punya, bukan kata resepi dia tak bagus. Bagus. Cuma kita nak nampak kelainan. So, saya kena olah dia. Sebelum saya tunjuk dekat you all, saya olah. Saya olah tau tak? Bukan kata saya main taram. Tak ada. Saya olah benda tu. Sebab kalau saya tak olah, ada selek tak jadilah. Kek jadi tak emas lah apalah. Saya tak tahulah. Pero saya kena olah benda tu. Dan olah tu bukan benda yang senang. Ambil masa. You all takut nak olah. Saya berani nak olah. Sebab apa? Sebab benda yang silap tu saya belajar. Yang kurang tu apa yang patut aku baiki. You all takut. You all nak dapat benda yang perfect semua. Kalau you all nak buat bisnes, tidak boleh lagu tu. You all kena jatuh, bangun. Barulah you all buat bisnes tu nampak benda tu. Kalau you all know, aku nak buat bisnes, aku nak berjaya lah. Jangan buat bisnes. Tak payah buat bisnes. Nori nak tanya, whipping cream yang guna untuk buat coklat premium tu tak boleh buat fresh cream kah? Tak boleh. Tak boleh. Ya, betul tu, kena usaha juga Noris. Nak join ganda tu PJJ Noris, boleh type PM, nanti tim saya bantu. Sabi be. Alright, bakpolah lucu sangat. Suka tengoklah yang tak pernah kedeka ilmu. Lucu ke dia? Lucu berat aku. Lucu pula. Royak. Tak ada agalah. Dia tengok deh, saya punya tu banyak. Tepung banyak deh. Ni tepung super fine. Ni tepung super fine ni. Tak boleh buat pembuat orang tunjuk ni. Super fine. Nampak ni super fine ni. Ni. Tulis benar. Tukar weh. Tukar main cepat-cepat ni. Tukar. Super fine. Nampak? Super fine. Lepas tu ni sebut kaka. Nampak sebut kaka ni? Sebut kaka ni. Orang nak buat kek coklat emas boleh sebut kaka. Orang nak buat coklat emas, you nak buat kek red velvet, banyak kegunaan untuk sebut kaka ni. Tetapi kalau you nak buat untuk nak campur, contohlah you nak buat you nak campur fresh cream kan, nak campur sebut kaka, tak recommended lah, nanti dia pahit. Kastak ni, tahu tak? Kastak ni you nak buat untuk cream puff boleh, you nak buat untuk puding boleh. Kastak ni dia akan jadi warna kuning gitu lah. Lepas tu ni tepung jagung. Tepung jagung ni you nak buat tepung jagung ni biasa you nak campur untuk nak buat biskut boleh tepung jagung. Lepas tu you nak buat kek pun boleh, tapi kek serta-serta kek lah. Contohlah macam cottage cheese, kena campur lah sebab kita nak dapatkan tekstur yang moist. Kita dah, kalau cottage cheese tu kita dah campur dah, kita dah asingkan dah. Kalau kek kalau you pasang, kalau you perhati ataupun you belajar, kalau kek tu ataupun adunan tu melibatkan pengasingan telur putih dan telur kuning, kek kita akan jadi gebu. Memang gebu. Lembut. Kalau kek mu asin tu tak jadi lembut, buat balik mula. Banyak tepung. Banyak lagi tahu tak. Tapi saya guna ni je. Tak guna. Tak ada self-raising flour. Self-raising flour tu saya beli kalau saya nak buat biskut. Kalau saya nak buat kek, tidak guna. Tak guna. Salam Nori, kek gula tu pakai tepung spasmik ke? Tak ke? Tepung ganda biasa je. Payah pakai spasmik lah, tak jadi pada. Dia lembut sangat, tak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana nak join PJJ Nori? Boleh klik link bawah ataupun type PM. Nanti tim saya bantu you all. You all dapat 50%. Sepanjang saya buat live, you all dapat 50% promo PJJ saya serendah 99.50 sen. Ada yang join saya punya PJJ tu dah balik modal lama tu. Kalau expert tu gak Allah. Lama jamil dah olak tu kata. Megak expert tu you all belajar more to marketing. So bila belajar marketing, you all nak belajar macam mana penarikan orang untuk nak beli produk kita, untuk dia nak suka dengan produk kita. So macam mana nak buat? So benda tu bila orang dah start kenal kita, dah start nampak, so of course lah dia nak tertarik dengan produk kita. Sebab tu lah kita kena buat secara konsisten. Kalau you all nak dapat lebih customer, kena rajinkan diri. Gitu je lah tip dia. Rajinkan diri. Assalamualaikum Nori. Waalaikumsalam. Hold discount PJJ 50% hingga akhir bulan deh. Tunggu gaji. Dekat semangat no. Sebab kakak semangat saya hold sampai 28 hari bulan.
Kalau ikut 20 April saya sebenarnya saya ada kelas 28 29 tu. Saya tak akan miss kata kelas yang sangat-sangat berharga kan. Sangat-sangat yang memberi ilmu yang kata preparation untuk tahun 2021. So kita kena banyak timba ilmu lah. Sentiasa kena timba ilmu. Nori maaf Kak. Nori maaf kami tanya sebab kami tak tahu. Kadang Nori marah takut nak tanya. Marah tu sebab you all tidak. Saya ajar lagu ni, you all buat lagu ni. Lepas tu you all buat tak jadi. Lepas tu you all salahkan saya. Itulah saya nak marahnya. You all follow je step. Saya tunjuk secara live. Bukan saya buat video. Kalau saya tak ada. Secara live saya tunjuk. Macam kemarin saya tunjuk live. Okey, saya buat gini. You all pun tengok lah. Okey, kena pakai lawyer ni. Kena pakai adunan banyak ni. You all duduk mana-mana. You all nak tukar self-racing lah. You all nak tukar tu lah. Tukar ni lah. Tak payah. Untuk pemula you all follow je. Lepas ni, you all nak tukar. Itu you all dah nampak dah. Apa yang you all nak inovasikan benda tu. Barulah nampak kata lebih, kata lain. Ni you all pemula you all tak buat lagi. Lepas tu you all gagah nak tukar dah. You all tak nampak lagi macam mana bentuk dia. You all kena belajar dulu, buat dulu. Barulah you all nak tukar, nak nerak. Kau ikutlah you all nete kau gana ke? Nori, kek oren tu kalau guna minyak jagung boleh ke? Dan guna tepus pasmik sama ke? Suka tak sama? Tidak sama sekali. Tak sama. Ni orang kata ni. Sebab itulah saya kata dah. Saya kata you all mana-mana nak buat. You all tak tahu nak buat cara dia. Lepas tu tak pernah buat. Lepas tu nak tukar. Orang yang ada kek oren tu pakai butter, pakai margarin ko, pakai pure butter ko. Nak tukar hak lain. You all buat dulu hak tu. Lepas tu you all nak tukar dengan minyak ko. Tu ikut you all lah. Tak jadi pun you all tak jadi. Mungkin saya tak jadi. Saya dah tunjuk dah. Saya dah tunjuk dekat you all yang terbaik dah. Kalau you all rasa saya ni terbaik, it's up to you. Tak nak kata gapo. Saya pakai oven 45 liter. Nak tukar ke oven yang lebih besar. Mana lebih baik? Oven industri guna gas atau oven yang 120 liter. Dia oven industri ni. You all kena tengok deh. Contoh lagi ni deh. Macam kalau macam saya ada belakang. Saya ada belakang. Nampak? Saya ada semua. Oven industri ada. Tu ada belakang. Akan belakang. Bukan nak beli pun. Orang beli. Kita ambil lah rezeki, jangan ditolak. Yalah dah. So kalau you all nak tukar kepada oven yang besar ni, saya takut you all culture shock tau dah. You all tak pandai nak handle benda tu. Tahu tak? You all tak pandai. So you all kena belajar dulu sikit demi sikit. Jangan duduk gaduh nak tukar bot, nak tukar yang perfect semua, tak boleh. You all kena sikit. Kalau you all nak kata you all punya production you all makin bertambah, recommended lah you all pakai industri. Recommended. Tapi kalau you all punya tak ada orang kenal lagi, tak ramai lagi apa semua, tapi untuk you all nak jangka masa panjang, aku kena beli yang besar. Tapi you all production you all tak keluar banyak. Betul tak? Bila production tak keluar banyak, you all nak guna yang industri tak berbaloi lah. Maksud dia gitu betul. Tapi kalau industri ni dia jimat. Kalau you all oven industri ni yang melibatkan gas dengan elektrik, jimat. Sebab dia memang banyak guna gas. So dia jimat elektrik lah. Tapi kalau production you all biasa-biasa, tak galak lah benda tu. Kalau you all dapat free tak ada masalah. Gitu. Baik. Sama juga mixer deh. Mixer okey. Saya nak untuk jangka masa panjang you all nak beli besar ni. Nak beli besar tapi you all kena tengok kepada kuantiti ataupun you all punya production you all. Adakah you production you all keluarkan lebih? Kalau you all punya production you all keluarkan lebih, recommended lah you all beli besar. Tapi kalau production you all tak keluarkan banyak, so tak recommended. Kalau nak buat kek tepung ganda, cat apa yang bagus? Semua cat boleh. Suka tengoklah awak buat kek. Marah-marah manja je tu. Betul. Rimat kata you all kena marah pun biar marah deep gitu. Barulah you all tak sedap buat gitu. Gitu behok. You all ni nak marah-marah tak boleh. Manja kededek dia kata. Alolah. Lepas tu nak belajar.
Betul, follow je apa yang Nori ajar. Jangan derhaka dengan resepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak dah buat biskut tak nenas, semperit dan biskut Nestor. Sedap sangat. Lagi lama lagi sedap. Terima kasih resepinya. Memang lagi lama lagi sedap. Kalau biskut-biskut yang saya share dekat you all tu memang lagi lama lagi sedap. Sebab itulah saya nak you all belajar macam mana cara untuk kita nak hasilkan biskut tu kalau boleh setahun boleh simpan. Masalahnya ni kita tidak pandai nak buat ataupun kita tak reti untuk kita nak macam mana nak buat benda tu supaya tahan lagi lama. Biasa orang buat standard 1 bulan 2 bulan dah rasa tengik. Kita rasa gitu. Kita nak biar biskut kita ni lagi lama lagi sedap. Makin tahu setahun. Barulah okey. Kita kena test lah benda tu. Faham tak? You all nak test. Contohnya tahun depan you all nak buat bisnes biskut So you all test. Sekarang ni you all resepi-resepi yang telah saya share, you all test dulu. Lepas tu you all simpan dia. Sikit sudah lah. Tak apa sikit pun. You all test sikit sudah lah letak dalam balai tu Lepas tu tahun depan you all tengok lah mana kemajuan biskut you all. Gitu cara dia. Barulah kita tahu kek ataupun biskut kita tu setara mana. Boleh kata tahan berapa lama. Baru kita boleh bagi tahu. Kalau kita nak buat bisnes biskut nak dekat raya. Raya berapa bulan lagi weh. So kita dah standby dah. Okey, Kak boleh simpan. Ni teh lama ni. Okey, semua recommend apa semua. Saya dah try dah. Gitu cara dia. Kalau you orang tanya saya pun saya buat gitulah. Sebab tu saya boleh beritahu. Okey, kek tu letak dalam peti bertahan berapa lama. Ni berapa lama. Saya buat teh gitu. Orang ni tak berani nak teh gitu sebab takut nanti membazir. Kata lagu ni lah apa semua. You all kena test lagu tu. Barulah you all tahu kuantiti ataupun kualiti you all punya kek you all ataupun biskut you all tu tahan berapa lama. Gitu. Sebab setiap orang ataupun orang tu belum tentu lagi sama. Sebab mungkin you all buat tu terlebih masak. Bila terlebih masak dia lagi lama juga kek tu. Kalau you all buat sedang-sedang masak, dia tak lama sangat. Betul tak? So benda tu you all kena try lah. Try, bukan try and adjust, try and error dah. Try and adjust. Okay. Buttercream tu dah dibubur pewarna. Kenapa cepat pula jadi cair Noris? Buttercream kalau you all tengok pewarna pakai kebor. Kalau pakai you all base tak ada masalah. You all kena pastikan you all punya buttercream you all lagu ni dah. Ni berapa hari dah ni? Buttercream ni. Ni buttercream ni. Buttercream saya ni. Nampak ni? Buttercream saya you all nampak dah? Ada dak lelehan minyak-minyak ke berair ke gapo? Tak ada. Tak ada. Faham tak? Bila tak ada lagu ni, kita nak masuk pewarna pun tak apalah. Masalah lah ni, kita buat tak jadi buttercream. Lepas tu nak campur dengan pewarna. Memang jadi cair lah. Memang jadi lembek lah. You all pemula pun salah step dah. Lepas tu you all campur dengan pewarna. Memang tak okey lah. Tahu tak? You all kena pastikan buttercream you all ni jadi macam ini. Ni 2 bulan, 3 bulan pun still okey lagi. Tahu tak? Tak ada masalah. Ni saya letak luar lah ni. Semalam saya buat ni. Ni juga. Assalam, akak nak join iklan hari? Boleh. Boleh. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bagi leh sikit. Bagi leh hari ni. Bagi leh lah. Marah-marah pun kami tetap sayang Nori dulu nak buat tak pandai. Tapi sekarang senduk nak buat kek pun dah pandai pergi. Gitu Kak. Molek gitu. Bukan saya marah bukannya ke apa. Sebab saya marah saya nak you all buat jadi itu je niat saya tahu tak. Niat saya bukan saya nak kata nak menjatuhkan you all ke tak ada. Nak merendah-rendahkan you all punya kelebihan ke kekurangan ke. Bukan. You all kena ambil benda tu sebagai kekuatan untuk aku nak bangkit dan aku nak buktikan dekat Noris ni aku boleh buat macam Noris ni. Gitulah betul. Sebab itulah saya suruh you all share. Buatlah video sikit ke macam mana you all hasilkan benda tu. You all tunjuk dekat saya result dia. Barulah you all lagi bersemangat. Saya pun boleh bagi tahu okey awak kena buat lagu ni gini gitu. Itulah menyuruh belajar. Tahu tak? Jangan takut. Kalau macam saya kalau orang marah saya memang
ada sebab lah kenapa orang marah kita. Mesti ada sebab. So kita terima apa yang orang marah tu dan kita ambil benda tu sebagai kita improve ataupun kita tukar ataupun kita baiki benda tu untuk tak sebagai orang marah. Nah, gitu. Betul tu. Semua kek dan biskut Norris kurang manis. Sekejap je habis dikerjakan anak-anak sambil tengok TV. Thank you Norris. Saya banyak dah. Saya tukar-tukar. Saya tukar gula apa semua. Manis. Tahu tak? Resepi sebenarnya manis. Saya kurang dah. Saya sendiri kurang. Betul tu cakap Nari. Jangan derhaka resepi. Tak rugi masuk PJJ Nari. Saya sekarang tak beli dah kek happy birthday untuk anak-anak dan family. Yo. You okay. You dah pandai buat kek. You boleh kata combinekan. Contohlah saya dah ajar you cara nak buat cheese meleleh. Boleh combinekan di dalam kita punya adunan kek ataupun filling dia tu buat cheese meleleh. Luar kita boleh buat buttercream ke, you nak buat fresh cream ke, di dalam cheese meleleh. Boleh tak nak masalah. Combinekan untuk satu kek. Dan kek tu you boleh tanya anak-anak nak makan apa untuk birthday. Birthday nak makan apa? Kek apa? Okey, ibu boleh buat, mama boleh buat. Okey, buat. So nak tema gapo? Tema dia tema frozen. So kita kena tengoklah. Tengok sikit Google image ke gapo ke tema-tema tu ke. So you boleh tengok dan tiruasikan benda tu. You benda tu dah ada dah, buttercream dah ada dah, cara nak buat cheese meleleh dah ada dah. Topping pun ada dah, fresh cream dah pandai dah, kek pandai dah. Combine. Betul apa yang Nori cakap. Jangan lawan apa cikgu cakap. Tidak derhaka Fani. Tak bekat Fani. Tahu dia. Tahu tak? Tak bekat Fani tahu tak? Tak bekat Fani. Ada something je benda tak jadi. Ikut follow je. Saya sendiri je. Resepi saya sangat senang. Kalau you all tak nak boleh follow saya punya resepi, it's up to you lah. Saya tak boleh nak kata gapo. Saya tak boleh nak. Tak boleh kena follow je resepi. Tak boleh lah. Orang ni macam-macam gaya, macam-macam perbuatan ke. So, you all rasa you all boleh follow resepi saya ataupun cara saya, rentak saya, boleh. Kalau you all rasa tak boleh, you all nak kena cari orang yang lemah lembut, orang yang boleh ajar slow gitu. It's up to you. Faham tak? Saya buat, saya tunjuk dekat you all. Dan terutamanya you all komit dengan saya. Of course saya nak dapat result dia. Saya nak buktikan benda tu ada result. Dan sebab itulah saya sentiasa berkeras. Saya sentiasa kata bertegas benda tu supaya you all dapat impact dia. Tahu tak? Saya tak nak you all join saya punya PJJ tak ada apa-apa. Saya tak nak gitu sebab benda tu sangat memberi impact. Terutamanya yang tak ada pekerjaan, yang duduk kat rumah tapi nak jana pendapatan. So you all gunakan dan manfaatkan benda tu. At least you all dapatlah duit income sikit. Tahu tak? Sampai bila kita nak mengharapkan suami je bagi? Bagi. Kata kalau dia tu boleh bagi 3,000 ke 5,000 sebulan tak ada masalah. Kalau 100-200 tak cukup. Tak cukup. At least kita ada juga tambahan. Suami kita pun suka. Gitu. Yang penting kita kena arrange masa. Tentukan masa. Okay, time kek. Time nak masak. Gitu. Ni masak pun dah. Kek je ada cakap kek. Lepas tu lah kena marah ke apa ke. Gitu. Kalau nak tanya kalau kita buat kek hari jadi, kek tu dari kuku boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cream cheese supaya tidak cair untuk dekor kek macam mana nak buat Nori? Cream cheese, you all ambil je cheese meleleh tu, cuma jangan campur dengan fresh cream. Tu je. Sama je. Yang mana yang join saya punya grup ekonomi, you all ambil cheese meleleh, resepi cheese meleleh, cuma jangan masukkan 200 gram tu susu 200 gram susu segar tu. Jangan masukkan banyak lagi tu lah, tidak ikan cair lah. Lepas tu jangan masukkan fresh milk, fresh cream. So jadilah cream cheese you all. Senang lah. Benda tu ada dah, cuma kita tak pandai. Nori, walaupun akak dah 5 hingga 6 tahun buat bisnes, akak masih nak belajar lagi. Belajar. Tak rugi pun. Tak rugi belajar, tahu tak? Benda yang sama you belajar, lagilah you cepat ingat. Benda yang sama, orang ni sama lagi dia ajar, sama lagi. You benda yang sama, belajar, lagilah you cepat ingat, lagilah you ketik note benda tu. Banyak soalan. Dan Nori macam mana? Nori macam mana nak join? Saya dah cari.
Ya pi, tak saya dah cari tapi tak jumpa. Cari gapo? Sia kakak ni. Cari gapo kak? Cari apa tu? Sekarang dah berani nak jual yang paling laku kek coklat kukus. Alhamdulillah. Berani kan? Betul lah berani. Sebab apa? Sebab kita dah hasilkan benda yang orang bagi pujian dekat kita. Itu salah satu sebab kenapa kita rasa berani dan kita yakin. Kan? Kita buat satu-satu tu, orang puji kita. Itu manusia memang tak boleh nak lafikan benda tu. Lagi orang puji, lagi kita meninggi. Kan? Sebab itulah kita kena sentiasa dikelilingi dengan orang yang positif. Lepas tu, yang sentiasa kata bagi semangat, barulah kita semangat nak buat, barulah kita berani, yakin. Kalau kita ni sentiasa down, sentiasa negatif, memang kita tak berani lah. Sampai bila-bila tak berani. Baik pelaka dah ni, komen yang mana ni? Apa pendapat Nori kalau orang lain nak minta resepi-resepi dari Nori tanpa join PJJ, nak bagi ke tak? Tak ada masalah, it's up to you. Tapi saya tak akan bertanggungjawab benda tu. You all bagi resepi, saya bagi tahu dah. Ada akak tu yang hari tu saya bagi tahu. Okay, you all nak bagi resepi, tidak ada masalah. Cuma sekarang ni, kalau benda tu tidak jadi, you all yang bertanggungjawab. Sebab you all yang bagi. Tahu tak? You all masalah lah ni. You all bagi, lepas tu you all tak nak bertanggungjawab. Lepas tu orang tu mari dekat saya. Saya tidak ada kata benda tu tak. You all yang bagi. So you all yang bertanggungjawab. Faham tak? Macam Akak Shima gitu. Dia bagi. Lepas tu orang PM dia. You all rasa lagu mana? Orang PM. Lepas tu kenapa saya buat ni tak jadi? Contoh lah kenapa saya buat ni tak jadi? Saya ni follow resepi yang awak bagi ni. Bagilah saya ni. Dia akan push tau tak? Dia akan push. Bagi gitu. Memanglah sekarang ni memang you tak nampak. You all tak nampak benda tu. Bayangan tu you tak nampak. Tapi impact dia tu. Yang you all akan berlaku. Tahu tak? Impact dia tu. You all yang akan hadapi. Sebab orang akan PM you all. Anda katalah benda tu tidak menjadi, orang akan PM akak lah. Orang akan PM akak, kenapa saya buat ni resepi ni tak jadi? Apa sebab dia? Lepas tu dia pun okay, akak pun bagi tahu. Okay, lepas tu dia pun bagi tahu pula, komen pula. Akak rasa lagu mana? Faham tak? So benda tu, orang kata you all yang nak selesaikan masalah. Faham tak? Kalau dia nak dengan saya, dia akan PM saya dan saya akan cuba selesaikan masalah dia. Saya tahulah teknik macam mana saya nak buat benda tu. Macam you all tidak tahu teknik cara tu. Sebab itulah you all tak tahu macam mana cara nak berkomunikasi, macam mana benda tu. So, you all kata itu you all lah yang bertanggungjawab. Sebab orang ni dia ada setengah tu dia tengok resepi, okey boleh buat. Tapi bukan semua orang boleh buat macam tu. Dia kena tengok. Sebab itulah saya sentiasa buat live, saya tunjuk dekat you all. Lepas tu saya buat video, saya buat everything benda tu supaya you all nampak benda tu dengan jelas. Orang tak nampak dengan jelas, memanglah dia okey sini nak buat. Tapi lain kali tak jadi. Bila tak jadi ni dia akan kepada kita. Macam saya okay. Contoh ni kat saya. Okay. Orang yang join saya punya PJJ. Bila orang join PJJ, memang ada 10 orang yang join. Mungkin 3 atau 4 orang tak jadi. Bila 3 atau 4 orang tak jadi dia join PJJ saya, so dia akan PM. Dia akan PM. Dia akan WhatsApp team saya. Dia akan bagi tahu, okay, akak buat ni tak menjadi. Kenapa? Okay, bila kita explain. Sebab kita dah tahu dah teknik dia. Okay, kenapa tak jadi? Okay, akak try buat macam ni. Lepas tu dia buat pula, tak jadi pula. Okay, dia mari pula, WhatsApp pula. Okay, saya buat, tak jadi. Okay, WhatsApp pula, tak jadi. Okay, ginilah kak. Saya tunjuk secara live lah. Akak tengok, join saya punya kelas. Lepas tu tengok secara. Itu solution dia. Kalau akak nak buat macam saya buat, so it's up to you lah. Tapi saya tidak akan halalkan kalau you all buat PJJ menggunakan resepi saya. Saya tidak akan halalkan. Ilmu tu you all buat PJJ yang lain menggunakan resepi saya, no. Saya tidak akan halalkan. Faham? Itu resepi saya. You all pandai-pandai nak ambil benda tu, you all nak buat kelas. Lepas tu mana-mana dengan harapan you all dapat duit, it's up to you. Lepas tu ilmu tu tak berkat. Sebab saya tak halalkan. You all kena ingat tu dan take note. Kak nak tanya kenapa kita buat kek maba atas dia macam lembat tak masuk tu.
saja lebih dah. Okey lah, saya nak undur diri dulu deh. Sebab kek coklat Nori tak muak makan sedap. Saya dah cuba buat kek. Orang ni sebab dia dapat dengan senang. Lepas tu dia dapat semua everything. Kata dengan senang. Lepas tu nak dapat free. Lepas tu dia nak suruh kita komit dengan dia. Lepas tu dia nak kita ajar dia cara nak buat. No lah, saya pun ada masa saya juga. Masa tu sangat berharga. Dan saya bagi tu untuk yang mana yang nak komit dengan saya. Kalau benda tu benda free, you rasa dia akan appreciate ke tak? Tak akan punya. Manusia ni dia tak boleh lagu tu, tahu tak? Benda yang free memang dia tak akan appreciate. Nanti dulu lah. Lagi ke saya kalau orang bagi free, tak apa, nanti dulu lah. Tapi kalau benda tu berbayar, of course kita akan no juga. Faham tak? Sebab dia dah terak dah. Okey, dia tetap dah. Okey, pukul sekian, pukul berapa, masa bila, tarikh bila, kena. Kalau tidak, tak ada dah. Live tu akan di-delete ke apa ke. So benda tu berbayar. Benda yang berbayar ni you kena komit. Bila komit ni, of course saya akan bagi yang terbaik lah. Saya akan cuba bagi yang terbaik. Orang ni dia dapat yang free. Lepas tu dia nak buat bisnes. Lepas tu bisnes dia tu meletak ke babu benda tu. Lepas tu sampai satu masa dia akan select. Sebab apa? Sebab ilmu tak cukup untuk dia nak kembangkan benda tu. Faham tak? Mula-mula tu memanglah dia akan nak dapat free. Lepas tu bila dah dapat benda tu, dia dah nak buat bisnes. Lepas tu adalah select masalah tu, masalah ni. Masa tu lah dia akan start mencari. Faham? Saya dah cuba buat kek dengan topping buttercream. Anak-anak makan sedap sangat. Walaupun tak berapa cantik dekornya. Terima kasih Nori atas ilmu yang diberi. Wow. Thank you Nori tu. Ajar Nori tu. Kami semua tak akan lupa budi baik Nori tu. Kami senang. Kami kenal sampai mati. Saya nak join PJJ Expert, boleh ke? Boleh, insyaAllah boleh. Boleh klik link bawah dia. Dan jangan lupa baca dulu rule dia tu. Sebelum you join, baca dulu rule, tema dan syarat tu. Okey. Betul-betul Nori. Lepas tu sombong. Alright, so okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. So next time just bagi tahu resepi-resepi tidak dibenarkan di copy paste. Haram maaf ya. Gitu. Ke you all lah nak ayat ganda pun. It's up to you lah. Itu you all punya kata communicate macam mana cara. Betul. Alright, jangan bagi communicate tu jangan menampakkan kita ni seorang yang sombong ke tak ada. Cuma kita bagi tahu lah. Okey, gini bagi tahu. Tak ada masalah, you inform orang. Alright. So, okeylah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah petang nanti anda kata saya free pukul 5 petang. Saya akan share lagi banyak lagi. Saya akan share dekat you all. Terutamanya melibatkan you all newbie yang baru nak start buat bisnes ke apa benda tu, tahu tak? So apa saja you all kena ambil ilmu tu. Tak kira lah buat kek ke, buat bisnes ke, cara nak buat marketing ke, cara nak buat sale ke. Sangat penting. Faham tak? Sangat penting. Ilmu tu sangat-sangat berguna. Terutamanya kita untuk ke arah tahun 2021. Alright. Pagi ni secara perlahan saya ikut hari-hari. Alhamdulillah. Okeylah. Saya undur diri dulu. Terima kasih yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik, yang sempurna of course datang daripada Allah SWT. Yang buruk, yang hina, yang daif itu datang daripada kelemahan diri saya akui. InsyaAllah saya akan improve dia ke arah yang lebih baik. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.